Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Dibuka serentak dengan pemacuran Kuantan sebagai bandaraya pada 21 Februari lalu, Kuantan Art Street merekodkan kehadiran lebih 50,000 pengunjung. Terletak di lorong belakang barisan kedai lama di Jalan Besar, lukisan mural terpanjang di negeri ini memaparkan kisah rakyat dan identiti Pahang di segenap dinding sepanjang 200 meter. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar, Peladangan dan Komoditi Pahang, Datuk Seri Muhammad Syaka Syamsuddin, terletak hanya 50 meter dari 188 Kuantan Art Street kini menjadi kawasan tumpuan baharu di daerah itu. Dan ini adalah merupakan settlement yang paling lama lah di Kuantan ini, dan ini satu ilham yang baik. Dan sesiapa yang datang ke Kuantan ini mesti sampai kemari. Walaupun dia agak baru, saya dipahamkan dah lebih daripada 50,000 orang lah telah lalu di sini. Selain lukisan mural 3D yang dihasilkan 12 pelukis tempatan, pihak Majlis Bandaraya Kuantan MBK setakat ini telah membelanjakan RM500,000 untuk mengindahkan lagi kawasan itu, termasuk laluan pejalan kaki 3D, lampu hiasan serta pemasangan kamera lita tertutup. Bagi penambahbaikan pada masa hadapan, laluan di Kuantan Street Art akan dipanjangkan sehingga 670 meter, melibatkan kos lebih RM1 juta melalui 4 fasa pembinaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melakukan lawatan kerja ke lokasi tersebut. Dalam pada itu, beliau menyeru agar orang ramai tidak melakukan vandalisme pada lukisan, peralatan dan kemudahan yang disediakan di lorong berkenaan yang boleh menyebabkan pelaku dihadapkan ke mahkamah. Pengeluaran hasil padi negara dijangka mampu ditingkatkan jika pesawah menggunakan benih padi nuklear NMR 152 yang dihasilkan Agensi Nuklear Malaysia. Bakal mutasi padi yang dihasilkan agensi itu mempunyai ciri ekonomi agronomi yang diperlukan industri padi negara. Ketua Pengarahnya Dr. Siti Aisyah Hashim berkata jenis padi NMR 152 boleh menghasilkan beras sebanyak 8 hingga 10 tan sehektar berbanding padi biasa 2 hingga 3 tan sehektar. Baka tersebut juga mempunyai daya tahan tinggi terhadap perubahan cuaca dan penyakit sekaligus memberi kelebihan buat pesawah terutama di kawasan berisiko banjir dan kemarau. Padi ini boleh hidup dengan air yang kurang, boleh hidup dengan air yang banyak, boleh menangani masalah ribut, dan kalau maknanya kalau banjir ke kalau kemarau kita boleh hidup, dan even kalau ada ribut pun boleh masih boleh bertahanlah dengan ribut, dan paling utama sekali dia boleh bertahan dengan penyakit karat. So ini sangat pentinglah sebab kalau ada penyakit dia akan berjangkit. Jadi insya-Allah padi ini akan lebih boleh bertahan. Beliau ditemui media selepas majlis penyerahan benih padi nuklear NMR 152 di sawah skim Paya Laka di Rompin. Turut disumbangkan baja oligokitosan di bawah projek tanggungjawab sosial korporat agensi berkenaan. Bantuan sumber ekonomi boleh mengelakkan masyarakat orang asli suku batik yang tinggal di kawasan Taman Negara Jerantot berpindah randah. Komuniti kaum batik di Kampung Cangkung itu sering masuk ke hutan bagi tempoh yang lama untuk mencari hasil hutan termasuk rotan dan gaharu. 35 set je ni. Ahli Parlimen Jerantot, Datuk Ahmad Nazlan Idris berkata amalan nomad tersebut agak menyukarkan proses penyaluran bantuan kerana penduduk tiada di kawasan kampung mereka. Jelasnya, antara inisiatif yang dilakukan pihaknya menanam pokok buah hutan bagi mengelakkan komuniti itu berpindah mencari hasil hutan jauh daripada kawasan mereka termasuk hingga ke sempadan Terengganu dan Kelantan. Dengan harapan masa yang sama mereka jaga pokok-pokok ini. Pokok ini boleh mengeluarkan hasil nanti, mereka boleh ambil. Dan ini mungkin salah satu daripada kaedah untuk mereka kekal di kampung ini. Selain daripada itu, nanti kalau sekiranya ada sambungan pendidikan ke sini, saya dipahamkan kelas. Cikgu akan datang ke sini 2 kali seminggu untuk mendidik anak-anak mereka. Mereka dah boleh duduk kerana ada sumber yang boleh membantu mereka dari segi punca pendapatan mereka. Ya.
Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan barangan makanan asas serta 6 set lampu solar untuk kegunaan penduduk di Kampung Cangkung. Sekian laporan dari Pahang, kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Putih. Silakan.